Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1405. Antara paparan utama. Tadbir urus negara main bisik-bisik. Kini katak hendak menjadi lembu. Malaysia rumah kita semua, pemuja keadilan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semalam, rentasan berita ada menyiarkan satu berita yang menarik perhatian umum tentang Esko Pergerakan Wanita UMNO Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zahid yang mendakwa bekas senator Datuk Ras Adiba Razi pernah meminta bantuannya untuk menyambung kontrak sebagai senator di Dewan Negara dan Pengerusi Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama. Nurul Hidayah mendakwa Ras Adiba meminta beliau berbisik kepada bapanya yang juga Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengenai perkara tersebut. Sehubungan itu, beliau berharap keputusan Ras Adiba menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu bukan disebabkan dua jawatan tersebut tidak disambung oleh kerajaan. Saya bersikap terbuka dan berlapang dada. Saya berharap keputusan Kak Dip ini tidak ada kena-mengena dengan isu beliau tidak disambung term senator di Dewan Negara dan jawatan sebagai pengerusi bernama. Secara terbuka, saya nyatakan Kak Dip ada meminta bantuan saya untuk bisik kepada Timbalan Perdana Menteri tentang penyambungan term beliau dalam dua jawatan tersebut, katanya menerusi hantaran di Instagram. Anak sulung Presiden UMNO dalam hantaran tersebut mengakui terkejut dengan berita penyertaan Ras Adiba ke dalam Bersatu. Sebagai respon, tiba-tiba Ras Adiba Razi berkata, sebagai seorang yang bekerja dan berstatus orang kurang upaya, beliau perlu terus berusaha untuk bekerja seperti insan lain. Kerana itu, beliau pernah berbisik kepada Nurul Hidayah Ahmad Zahid berhubung penyambungan kontrak sebagai senator di Dewan Negara dan pengerusi bernama. Namun, beliau menegaskan permintaan yang dibuat adalah semata-mata untuk diberi peluang bertugas atas pengalaman dan kesungguhannya. Sebenarnya, saya sedikit terperanjat kerana beliau kongsikan bisikan saya pada umum. Selalunya kita berbisik adalah sebagai rahsia. Namun, saya bersyukur Alhamdulillah kerana beliau begitu baik budi kongsikan luahan hati saya. Saya beritahu kepada beliau sekiranya ada peluang tolong beritahu TPM dan bisikkan yang saya ingin terus bertugas dan terus bekerja untuk komuniti saya dan memperkasakan komuniti saya. Itu tidak salah pada saya. Sebagai seorang manusia dan umat Islam, kita seharusnya berusaha, katanya di petik Sinar Harian. Ras Adiba mengulas dakwaan Nurul Hidayah bahawa beliau memintanya berbisik kepada Ahmad Zahid mengenai penyambungan kontrak dua jawatan tersebut. Mengulas lanjut, Ras Adiba berkata pendedahan dibuat Nurul Hidayah itu memberi ruang lebih besar agar masyarakat tahu mengenai pembabitannya dengan Bersatu. Justru beliau mengucapkan terima kasih kepada Nurul Hidayah dan turut mendoakan kesembuhan Ahmad Zahid. Penyertaan saya dengan Bersatu adalah untuk menyokong aspirasi Bersatu dan untuk kesejahteraan rakyat. Bagi saya, fokus saya selain OKU adalah untuk warga emas di Negeri Sembilan, terutamanya kawasan kampung saya di Seri Menanti, katanya. Untuk rekod, Ras Adiba Razi mengangkat sumpah sebagai senator pada 20 Mei 2020 dan dilantik sebagai pengerusi bernama pada 24 November 2020. Terkejut atau buat-buat terkejut? Jom channel bersetuju apabila Ras Adiba menyatakan bahawa sebagai seorang manusia dan umat Islam, kita seharusnya berusaha. Tetapi rasanya apabila kita meninggalkan golongan tertentu hanya semata-mata hasrat dan kepentingan kita tidak ditunaikan, adakah itu sifat kemanusiaan yang diajar Islam? Bak kata pepatah, orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Malah rasanya apabila Ras Adiba meminta bantuan untuk berbisik kepada Timbalan Perdana Menteri demi pengekalan dua jawatan itu, ia dilihat sangat tidak profesional. Seolah-olah berbisik kepada guru disiplin untuk kekal sebagai pengawas sekolah agar dapat terus memakai baju yang berbeza daripada pelajar lain. Perumpamaannya mudah tetapi implikasinya cukup besar. Soal kepimpinan dan tadbir urus negara hanya pakai bisik-bisik. Selayaknya orang seperti Ras Adiba bersama Tan Sri Mahyadin yang dikenali sebagai pelopor Scheme of Things selepas ini boleh bisik-bisik untuk jawatan ghanimah. Maaf, ia bukan amalan dalam kerajaan perpaduan madani. Selamat maju jaya Ras Adiba, ayam kelaparan kini berada di keput padi, itik kehausan kini berada di kolam air.
Sama ada boleh diistilahkan sebagai katak di bawah tempurung atau bagai katak ditimpa kemarau, atau mungkin juga boleh dikatakan sebagai katak hendak menjadi lembu. Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Mahyadin Mak Yassin diselar sebagai bankrupt idea kerana masih membangkitkan isu telur yang sudah diselesaikan Kerajaan Perpaduan, di mana Mahyadin selama ini ponteng perbahasan di Parlimen atau datang untuk tidur di kerusi empuk. Pengarah komunikasi PKR Lee Chian Chung berkata Mahyadin perlu faham bukan semua rakyat mempunyai kebun ataupun halaman rumah sebesar beliau yang boleh menternak 30 hingga 40 ekor ayam. Tambahan pula bukan semua orang boleh menternak ayam sesuka hati sepertinya dan tidak disaman oleh pihak berkuasa tempatan. Hakikat bahawa Mahyadin masih melayan isu telur menunjukkan Perikatan Nasional sudah bankrupt idea untuk membantu rakyat dan tidak ada isu lain yang boleh dipermainkan. Kenyataan Mahyadin membuktikan usaha Kerajaan Perpaduan untuk melaksanakan subsidi bersasar adalah betul dan tepat, katanya dalam satu kenyataan. Lee berkata setakat ini orang kaya seperti Mahyadin masih menikmati subsidi ayam dan telur seperti rakyat biasa. Padahal golongan seperti Mahyadin yang mampu menjadi penternak di rumah sendiri adalah tidak layak menikmati sebarang subsidi daripada kerajaan, ujarnya. Terdahulu, Mahyadin menyatakan beliau sudah mula menternak ayam penelur di kebunnya bagi kegunaan sendiri sebagai salah satu kaedah untuk menyelesaikan masalah bekalan telur di pasaran. Pengerusi PN itu berkata berdasarkan kajian empirikal yang dilakukan oleh sekumpulan pendidik ke atas 1,200 responden, mendapati masalah yang paling ketara didepani rakyat adalah kos sara hidup. Jawapan paling jelas katanya adalah masalah kos sara hidup, masalah harga makanan yang tidak berhenti-henti, masalah bekalan makanan tak cukup sampai telur pun tak cukup. Sementara itu, Lee yang juga ahli Parlimen Pelatanan Jaya berkata, kenyataan Mahyadin itu sememangnya satu sindiran kepada kerajaan hari ini, namun telur yang dilontarkan oleh Mahyadin umpama meludah ke langit terpalit pada diri sendiri. Mahyadin dan Perikatan Nasional perlu ingat dan sedar bahawa selepas Kerajaan Perpaduan Madani memegang Putrajaya, Menteri mendapati kekurangan telur telah bermula sejak Oktober dan November 2022. Tentu anda masih ingat ketika itu negara kekurangan 157 juta biji telur ayam di pasaran tempatan. Siapa kerajaan pada masa itu? Tidak lain tidak bukan Perikatan Nasional. Jika waktu itu Mahyadin prihatin dengan rakyat, sudah tentu kerajaan boleh buat sesuatu untuk berhadapan dengan isu tersebut. Tetapi sayang beliau sibuk melobi dan gila kuasa. Bersama Tan Sri Abdul Hadi Awang sibuk pula mengumpul dana bagi akaun parti beliau sahaja. Mahyadin dan Perikatan Nasional tolonglah sedar bahawa keadaan cepat bertambah baik sejurus selepas Kerajaan Perpaduan mengambil alih dan sekarang pasaran memang jarang sekali menghadapi kekurangan telur. Di mana pula Mahyadin mendapat berita tentang isu kekurangan telur seluruh negara untuk waktu ini? Selama ini Paguh terkurung di gua mana? Jika dalam kepala asyik berfikir untuk tebuk atap dan mengatur langkah, alam realiti dan fantasi tidak lagi dapat dibezakan. Pelik tapi benar, kini katak sedang bercita-cita menjadi lembu. Ketua Pemuda Keadilan AMK Adam Adli menyeru rakyat Malaysia mengabaikan sahaja retorik Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa mempromosi negara berbilang bangsa bertentangan dengan perlembagaan. Kita dah selesai dah perkara ini sebenarnya. Begitulah Tun, bercakap ikut kepentingan semasa dia. Kita tak boleh layan, rosak kita, katanya dalam temu bual dengan Free Malaysia Today. Adam mengajak orang ramai merenung kelakuan Tun Dr. Mahathir Mohamad ini yang disifatkannya sebagai merosakkan kerana selama ini Malaysia diterima dan diuar-uarkan sebagai negara berbilang kaum menurut laporan. Malaysia rumah untuk semua orang, dibangunkan untuk semua orang. Kita bukan bangsa yang kecil. Kita ini bangsa besar, bangsa Malaysia. Mungkin kita lupa tapi orang luar sebut Malaysia negara yang berhasil menjaga keharmonian kaum. Kita cuba mendekati lebih ramai supaya faham bahawa Melayu dan Islam itu sangat menghormati orang lain, selamat, mesra. Ada ketegasan tapi dalam masa sama baik untuk semua orang, katanya seperti dipetik. Demikian pandangan masa hadapan seorang anak muda yang matang dan memahami hakikat bahawa negara ini milik semua bangsa yang menghuninya sejak berkurun dahulu. Sebelum ini, kenyataan Tun Dr. Mahathir menerima kritikan daripada beberapa pihak termasuk pakar perlembagaan. Ketua Kluster Governance, Perundangan dan Pengurusan Majlis Profesor Negara MPN, Profesor Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud berkata, dakwaan bekas Perdana Menteri itu kononnya usaha promosi Malaysia akan menghapuskan tanah Melayu dan diganti dengan negara berbilang kaum tidak berasas daripada sudut perlembagaan persekutuan. Nik Ahmad Kamal menjelaskan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan telah mengiktiraf kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera serta tidak menafikan hak-hak kaum lain.
Justru tiada penindasan akan berlaku kepada mana-mana kaum di negara ini. Kita hidup berteraskan perlembagaan. Semua kaum ada hak sama rata, cuma orang Melayu ada keistimewaan. Kita tidak anggap negara ini negara Melayu. Ini negara berbilang kaum dalam konteks di mana majoritinya Melayu, katanya seperti dipetik bernama. Ni Ahmad Kamal yang juga pensyarah undang-undang di Universiti Taylor menegaskan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan memberi hak kepada Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera, mana-mana negeri Borneo, Sabah dan Sarawak serta kepentingan-kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara tersebut. Beliau bercakap dalam konteks politik bahawa cubaan jadikan negara pelbagai etnik dan mengetepikan kepentingan kaum Melayu ini sukar dilaksanakan kerana peruntukan perlembagaan jelas yang nyatakan mengenai keistimewaan Melayu yang dijaga oleh Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu, tegasnya. Mengulas lanjut, Ni Ahmad Kamal menyanggah kenyataan Tun Dr. Mahathir bahawa orang Melayu akan hilang kuasa politik kerana perpecahan antara mereka sehingga hilang penguasaan orang Melayu di negara ini. Menurut beliau, senario tersebut sukar berlaku kerana setiap kerajaan yang memerintah bertanggungjawab dan bertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Dalam konteks Malaysia, majoriti penduduk adalah kaum Melayu, jadi tidak timbul isu bahawa orang Melayu dikuasai bangsa lain. Setiap kerajaan yang naik, tidak kira berapa komponen parti Melayu, mereka masih tertakluk kepada perlembagaan, jelasnya menurut laporan. Pandangan Ni Ahmad Kamal itu senada dengan beberapa pengamal undang-undang yang juga pakar dalam Perlembagaan Malaysia. Mereka berpandangan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah salah faham apabila mendakwa mempromosi negara berbilang bangsa bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Peguam Bastian Pierce Vendragon berkata dakwaan Tun Dr. Mahathir adalah tidak betul kerana perkara 8 perlembagaan menyatakan bahawa semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan. Menurut beliau, perlembagaan tidak bertujuan untuk menekankan kemelayuan Malaysia di kalangan masyarakat pelbagai etnik walaupun mengiktiraf hak Melayu dan Islam. Hanya kerana ia tidak menyatakan mana-mana dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa Malaysia adalah masyarakat berbilang etnik, tidak bermakna ia tidak, kata Vendragon selepas dipetik Freemason Today. Vendragon yang juga mengingatkan keistimewaan bukan hanya diberikan kepada orang Melayu tetapi juga kepada kumpulan masyarakat tertentu iaitu Bumiputera, anak negeri Sabah dan Sarawak serta orang asli di Semenanjung Malaysia. Freemason Today turut memetik Profesor Ejar Universiti Malaya Philip Koh yang menyifatkan tafsiran Tun Dr. Mahathir terhadap perlembagaan sebagai fitnah. Bagaimanapun, pengiktirafan perlembagaan ini tidak menafikan hakikat bahawa secara keseluruhannya Perlembagaan Persekutuan bertujuan untuk melindungi demokrasi liberal, tegasnya. Retorik Tun Dr. Mahathir tentang kedudukan orang Melayu dan Islam diulang-ulangnya di media sosial. Pada 7 Julai lalu, Tun Dr. Mahathir menciap di Twitter, tetapi perlembagaan boleh dipindah jika 2/3 dari ahli Dewan Parlimen bersetuju. Jika persetujuan dicapai, Malaysia boleh ditukar menjadi negara berbilang kaum. Maka ianya berasal dari negara Melayu akan hilang. Kalau orang Melayu hendak hapuskan kemelayuan negara ini, sokong sahajalah tafsiran negara ini negara berbilang kaum. Oleh kerana kerajaan perpaduan kini memiliki 2/3 majoriti di Parlimen, secara tersirat Tun Dr. Mahathir cuba mempengaruhi orang Melayu bahawa kerajaan mampu meminda Perlembagaan Persekutuan berhubung kedudukan orang Melayu. Sedangkan hakikatnya menerusi peruntukan yang ada seperti perkara 8 dan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, semua rakyat daripada pelbagai kaum sudah pun diiktiraf kewujudan mereka dalam negara ini sejak negara ini mencapai kemerdekaan. Justru tidak perlu sebarang pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara berbilang kaum. Ia jelas dan nyata dalam sistem demokrasi berparlimen di negara ini. Tiada siapa mempertikaikannya, termasuk Raja-Raja Melayu yang bertanggungjawab menjaga agama, keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera serta kepentingan pelbagai kaum di negara ini. Dalam bahasa mudah, Perlembagaan Persekutuan turut menggalakkan demokrasi yang kondusif di negara ini dan membina sebuah negara berbilang kaum walaupun tidak menyebutnya. Justru, abaikan retorik Tun Dr. Mahathir yang sedang cuba menggunakan isu 3R iaitu agama, raja dan kaum sebagai kempen untuk pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Beliau sepatutnya insaf bahawa anak muda hari ini mahu Malaysia terus kekal menjadi rumah untuk semua orang. Rumah yang mesra dan harmoni untuk satu bangsa besar, bangsa Malaysia. Malaysia rumah milik kita semua. Ingat, rakyat sentiasa memahati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta.
Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.